Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dah lama kita tak bersua kan? Sempena masa cuti sekolah ni, saya ada nak kongsikan beberapa bahan yang saya rasakan cikgu-cikgu terutamanya boleh guna dalam mengemaskini akaun, terutamanya akaun Badan Kebajikan Kelab Guru. Okay, ya, ini adalah sistem yang telah saya bangunkan untuk memudahkan saya mengemaskini pembayaran dan penerimaan wang ahli-ahli BKJK sekolah saya. Untuk membangunkan sistem ini, tentu cikgu-cikgu semua dah tahu yang kita boleh guna data studio. Okay, sistem saya ini juga menggunakan data studio. Okay, untuk sistem ini, saya membina 4 antarmuka iaitu maklumat ahli BKJK yang ini, semakan status pembayaran, pendapatan dan perbelanjaan, dan kemaskini pembayaran. Jom kita tengok satu-satu apakah fungsi yang bagi setiap antarmuka yang telah saya bangunkan. Okay. Yang pertama ni, maklumat ahli BKJK ni untuk memudahkan bendahari menyemak apa bayaran yang belum dilunaskan oleh setiap ahli berkenaan. Contohnya ya, saya pilih dekat sini, ini adalah dummy ya, data dummy, data rekaan digunakan untuk tutorial saja ya. Okay, jom kita tengok sama-sama. Contoh saya pilih Muhammad Harun bin Rashid. Kita tengok, boleh cek. Dekat sini baki perlu dibayar ialah RM170. Apa yang dia belum bayar tu? Yuran tahunan, uniform. Jadi yang lain-lain semua tidak berkenaan. Jadi jumlah kedua-dua ni ialah 170. Kadang-kadang cikgu-cikgu mesti pernah hadapi situasi ni kan. Cikgu-cikgu, berapa yang baki yang saya kena bayar hari ni? Berapa yang hutang saya lagi? Kan macam tu kan cikgu-cikgu. Kadang-kadang cikgu jenuh nak tengok rekod-rekod yang telah cikgu tandakan dalam fail. Jadi dengan ada sistem ni, ianya secara tak langsung memudahkan cikgu dan juga ahli sendiri untuk menyemak berapa baki yang masih perlu dibayar. Nanti saya tunjuk untuk antarmuka bendahari, cikgu sebagai bendahari, dan antarmuka untuk cikgu sebagai ahli. Bagaimana nak semak baki. Okey, ini kita dapat tahu berapa yang perlu dibayar, berapa setiap ahli tu perlu bayar, yang mana dah settle, yang mana belum settle. Kemudian, kita boleh juga untuk buat semakan status pembayaran. Contoh, kita nak tahu berapa dah ramai yang bayar yuran tahunan, ataupun berapa ramai dah yang belum bayar uniform sekolah. Okay, contoh ya, kita pilih status yuran yang belum selesai. Nanti dia paparkan siapa yang belum selesai buat bayaran yuran tahunan. Okay? Ataupun kita nak pilih yang dah selesai. Cepatnya diselesaikan yuran tahunan. Dah ada RM150. Ini ikutlah. Ini ikutlah ketetapan Perlembagaan Kelab Guru Cikgu-Cikgu. Kalau sekolah saya menetapkan yuran tahunan adalah sebanyak RM150 sahaja. Okay, jom kita tengok pula siapa lagi yang belum bayar parking. Kita tengok yang belum selesai lah. Ada 3 orang yang belum settle bayaran parking. Okay, ini pun sama. Kita boleh tengok siapa yang belum bayar tudung, bayar uniform sekolah. Tapi sebelum cikgu-cikgu nak buat pilihan yang lain, cikgu-cikgu kena clearkan yang ini dulu ya. Pastikan dia by default tick semua. Kemudian baru boleh cikgu tengok dekat sini. Yang tidak berkenaan ni, kalau tudung, mestilah yang lelaki. Okey, untuk pendapatan dan perbelanjaan,
Ini adalah salah satu tugas penting bendahari kan. Dia perlu rekodkan berapa duit masuk, berapa duit keluar kan. Jadi dari sini saya dah buat cikgu boleh pilih lah, okay, untuk tengok perbelanjaan. Perbelanjaan yang telah dilakukan pada tarikh sekian-sekian. Okey, tengok apa dia. Perbelanjaan 100 dah keluar. Okey. Kalau kita nak tengok pula pendapatan yang dah masuk. Jadi kita buang perbelanjaan ni, kita tengok berapa pendapatan dia. 470. Dekat sini cikgu tambahkan kalau nak semak balik lah. 150, 150, 150 dan RM20. Dan jumlahnya pendapatan. Okey cikgu-cikgu, kadang-kadang kan sekarang ni kan COVID kan, kadang-kadang ada cikgu yang tak bawa duit tunai. Jadi kita memudahkan rakan-rakan ahli BKJK kita bolehkan mereka transfer duit. Jadi dekat sini kita boleh rekod guna transfer. Kita boleh semak berapa orang yang transfer duit. Tengok sini ya. Dia seorang 150, 130. Cikgu abaikan yang ni. Fungsi di tepi ni sekejap sebab yang ni tak berfungsi dengan betul bila kita ada buat pilihan. Melainkan kita tik semua. Okey, senang kan cikgu? Sekarang, jom saya tunjukkan bagaimana nak kita kemaskini pembayaran jika ada ahli yang nak buat bayaran. Okey, katakanlah. Cikgu pilih namanya dekat sini Ain binti Ahmad, dia nak buat pembayaran secara tunai. Dia nak bayar yuran tahunan sebanyak, sekolah saya tetapkan RM150 setahun kan. Dia nak bayar tak penuh lah RM50. Okey, dia bayar RM50, nama Ain binti Ahmad, bayar RM50 dan kita tekan submit. Okey. Cuba kita tengok dekat sini ya, kita cek masuk ke tidak apa yang kita rekodkan tadi. Okey, seperti biasa cikgu-cikgu perlu tahu, data yang baru dimasukkan hanya akan dikemaskini setiap 15 minit. Tapi untuk saya sebagai tutorial, saya tunjukkannya kita boleh refresh data. Jom kita semak nama Ain tadi kan. Ada tak nama Ain? Kejap. Ain. Nama siapa tadi? Siapa nama dia tadi ya? Okey, kita tengok. Okey, jom kita semak siapa nama yang kita masukkan tadi. Nina ke? Nina, Ani. Okey, jom kita semak. Berapakah baki yang tinggal bagi Ani? Okey, kita tengok ya. Tadi kita dah bayar berapa? RM50 kan? RM50 telah bayar untuk yuran. Jadi, baki yang perlu dibayar ialah sepatutnya 100, 120, 140 dan 150. Jadi, 290. Okey, dia ada duit lagi keesokan harinya. Dia nak buat bayaran lagi. Dia nak tambah untuk Ain kan? Jadi, kita buat kemaskini pembayaran. Nanti cikgu-cikgu tengok ya, sama ada untuk yuran ni bertambah atau tidak. Dia nak langsaikan. Dia nak langsaikan yuran dia bagi habis. Kita letak Ani. Kaedah pembayaran tunai, yuran tahunan lagi 100. Okey, kita submit. Kita cek maklumat ahli BKJK, Ani. Refresh data. Kita tengok bertambah ke tidak. Dah bertambah dekat sini. Jadi, bakinya ialah 190. Status bertukar kepada selesai. Okey, jom kita cuba pula. Katakan Ani ni nak bayar untuk uniform. Okey, uniform sepatutnya RM20. Okey, kita buat kemaskini pembayaran. Kita pilih Ani.
Ani dia nak bayar secara tunai, nak bayar uniform. Sepatutnya RM20 kan. Tapi dia terbayar lebih. Dia ingat-ingat lupa. Dia hutang 20 ke, hutang 40 ke. Dia malas nak check kat sistem. Jadi dia bayar je RM40. Benda hari pun terima. Tekan submit. Okey, bila check dekat maklumat ahli BKJK ni, status dekat sini, uniform RM20 telah bayar RM40. Statusnya jadi lebihan. Bila lebihan dekat sini, baki perlu dibayar, automatik ditolak daripada sini ya, RM20 kan. Cuba kita check semula. RM20, RM150, RM170 kan. Dekat sini ada berlebih RM20, jadi dia tolak siap-siap. 120, jadinya RM20, 150, 170. 170 tolak lebihan dekat sini 20, jadi 150. Ataupun tiba-tiba dia bagi tahu, alamak, akak terbayar lebih lah tadi. Akak nak balik duit akak. Dia kata macam itu. Jadi, cikgu-cikgu perlu buat macam ni ya. Kemas kini pembayaran. Okey, pilih nama cikgu Ani tadi. Dan di bahagian uniform, kita nak bagi balik dia RM20 kan. Kita letak negatif 20, tolak 20. Kita tekan submit. Tunai ni kita lupa tadi. Negatif 20. Tekan submit. Okey, kita check balik. Dah bertambah jadi selesai. Baki perlu dibayar pun bertambah 170. Okey, sekarang jom kita semak. Betul tak pendapatan kita RM640? Kita tengok ya. RM150 tambah RM150, 300. 300 tambah 100, 400. 440. 490. Tolak 20, 470. 490. 590 dan 640, betul. Dan perbelanjaan kita ialah RM100. Senang kan cikgu-cikgu? Kita boleh dapatkan data berapa pendapatan kita dan perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pula bagaimana ahli-ahli badan nak semak baki yang perlu mereka bayar. Saya dah buat satu interface yang baru, antara muka yang baru. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, semak status pembayaran. Okey, dekat sini saya nak semak, katakanlah ya, Ani tu nak semak berapa baki yang dia tinggal. Okey, kita masukkan IC dia ni. Dia tahulah IC dia kan. Ni sekadar nak test. 1114. Masukkan nombor kad pengenalan dan klik enter. Okey, dah keluar. Yuran selesai, uniform selesai, parking belum selesai, tudung pun belum selesai. Aku perlu bayar RM170. Mudah kan cikgu-cikgu? Senang je, dia tak perlu tanya kita berapa baki yang dia perlu bayar. Kita pun tak perlu nak tengok rekod-rekod pembayaran kan, yang secara manual bertulis tu. Sekarang ni semua online. Jika cikgu ada sebarang soalan, cikgu boleh komen di bawah ini. Jumpa lagi, bye-bye.